Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada ahli panel kita pada hari ini. Saya harap ahli panel kita dalam keadaan sihat semuanya. Terlebih dahulu, ribuan terima kasih dan selamat petang kepada ahli panel kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada petang ini. Saya selaku moderator anda, Nakitun Najwa binti Maliki. Tajuk kita pada hari ini ialah Rakyat Tanpa Negara. Sebelum itu, saya memperkenalkan panel pertama kita yang akan mewakili Semenanjung Malaysia, iaitu Teo Kai Yong yang akan membahaskan tajuk yang kita akan bincang sebentar lagi. Manakala panel kedua kita pula ialah Muhammad Sam Aswad bin Basri, panel ketiga Siti Nur Syuadah binti Sahari, dan panel ketiga kita Elmi Suziana anak Jelias yang akan mewakili negeri di bawah Bayu iaitu Sabah. Okey, mungkin ramai yang tertanya apa itu rakyat tanpa negara dan bagaimana pula mereka menjadi duri dalam daging. Hari ini kita akan merungkaikan tajuk rakyat tanpa negara, duri dalam daging. Menurut Konvensyen 1954, kewujudan mereka tidak diiktiraf dan tidak mempunyai sebarang hak dari segi undang-undang, termasuk hak memiliki identiti atau nama atau harta pemilikan, pendidikan dan akses kepada kesihatan dan apa jua hak dalam negara. Parti, imigran mahupun pelarian mempunyai negara asal yang membezakan mereka dengan rakyat tanpa negara yang tidak mempunyai negara. Okey, definisi ini mengikat semua negara dalam konvensyen dan berlaku antara negara-negara lain kerana Suruhanjaya Undang-Undang Antarabangsa memberi kesimpulan bahawa sebahagian daripada undang-undang adat antarabangsa merujuk kepada muka surat 49 Suruhanjaya Undang-Undang Antarabangsa artikel tentang perlindungan diplomatik dengan komentar 2006 yang menentukan sama ada seseorang itu tidak bernegara di bawah definisi tersebut. Negara juga adalah perlu untuk menganalisis bagaimana sesebuah negara itu menerapkan undang-undang kewarganegaraan dalam praktik untuk kes individu dan setiap keputusan semakan banding yang mungkin berkaitan dengan kes individu. Orang awam yang telah diasionalisasi yang negara asalnya tidak dapat ditentukan atau yang tidak dapat menetapkan hak atas kewarganegaraan yang dituntut. Banyak orang yang tak bernegara di Malaysia bukan pendatang asing, pelarian atau pendatang haram. Mereka bukan dalam kategori itu, tetapi mereka adalah rakyat Malaysia tapi tanpa mendapat status kewarganegaraan. Mereka kebanyakannya dilahirkan dan telah menjalani sepanjang hidup mereka di Malaysia dan mempunyai hubungan yang tulen dan berkesan dengan negara yang memberi mereka hak untuk menuntut kewarganegaraan. Dengan kata lain, mereka adalah rakyat Malaysia. Tetapi untuk dokumen dan bukti lain yang diperlukan untuk membuktikan kewarganegaraan mereka. Okey, dipersilakan panel Elmi untuk menerangkan faktor yang menyebabkan berlakunya rakyat tanpa negara. Dipersilakan. Pertama sekali, terima kasih Saudari Najwa. Salam sejahtera dan selamat petang kepada saudari moderator kita, ahli-ahli panel sekalian dan hadirin. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk berforum melalui alam maya ini. Bagi memahami dengan lebih lanjut isu-isu rakyat tanpa negara ini, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang faktor sejarah dan peta geografi bagi negara kita Malaysia. Sebagai contoh, saya ambil isu rakyat tanpa negara di Sabah. Kenapa Sabah sering menjadi tumpuan bagi golongan ini? Hari ini, wilayah ini berada di bawah Kesultanan Sulu dan Brunei malah terdapat wilayah yang tidak jelas sempadan penguasaannya, terutama sekali di pantai timur Sabah. Dari segi geografinya, suku kaum di kawasan Kepulauan Melayu ini terdiri daripada suku bangsa yang sama sehingga ke hari ini sukar membezakan warga negara berdasarkan suku kaum mereka. Misalnya, sempadan laut yang luas yang merentangi sempadan Malaysia dan Filipina memudahkan akses ulang-alik dari wilayah-wilayah kedua-dua buah negara ini. Dan sehingga ke hari ini, Kerajaan Malaysia
dan Filipina masih gagal menangani kemasukan tanpa izin ini melalui jalan darat. Manakala dari faktor sejarah pula, pada tahun 1970-an berlakunya perang di selatan Filipina yang merupakan lanjutan daripada perlawanan menentang kerajaan pusat di Manila. Dan selepas persepakatan Tripoli 1976 pula, berlaku pula beberapa peperangan bersenjata di antara pihak yang mengkhianati persepakatan tersebut. Jadi perang yang merebak ini menyebabkan ramai rakyat dari selatan Filipina melarikan diri dari daerah masing-masing. Walaupun Malaysia tidak pernah merektifikasikan Konvensyen Pelarian 1991 ini, namun atas syur Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, 4 penempatan khas pelarian perangi dari selatan Filipina didirikan di Kota Kinabalu, Tawau dan Sandakan. Pelarian ini kemudiannya diberikan dokumen khas yang dikenali sebagai IMM-13. Menurut laporan Jabatan Perangkaan Negara Malaysia, setakat tahun 2010 terdapat hampir 900,000 bukan warga negara di Sabah. Tambahan pula, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja iaitu RCI berkenaan pendatang melaporkan jumlah PTI iaitu pendatang tanpa izin di Sabah berjumlah 500,000 orang. Masalah rakyat tanpa negara ini bermula apabila pemegang IMM-13 dan PTI mula menetap, berkeluarga dan melahirkan anak di negara ini. Malaysia tidak mempunyai undang-undang yang memberikan kerakyatan secara automatik berdasarkan kelahiran. Anak-anak yang lahir dari pemegang IMM-13 tak boleh mewarisi status ibu bapa mereka, malah lebih serius lagi, mereka tidak didaftarkan di negara asal ibu bapa. Dan didaftarkan di negara asal ibu bapa dan di negara asal mereka, negara mereka dilahirkan, menyebabkan status kerakyatan mereka tidak jelas. Oleh itu, jelaslah bahawa faktor-faktor ini iaitu faktor sejarah dan geografi menyumbang kepada berlakunya isu rakyat tanpa negara di Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel kita. Panel Siti Nur Syuhada, boleh awak terangkan sikit sosio budaya rakyat tanpa negara ini? Ya, terima kasih saudari moderator. Selain faktor geografi dan faktor sejarah yang telah saudari Elmi ulas sebentar tadi, faktor sosio budaya turut menyumbang berlakunya isu rakyat tanpa negara ini. Sosio budaya yang saya maksudkan di sini ialah cara hidup pemegang IMM-13 dan pendatang tanpa izin. Seperti yang dijelaskan dalam faktor sejarah tadi, pemegang IMM-13 dan PTI tidak termasuk dalam golongan rakyat tanpa negara kerana mereka mempunyai negara asal. Namun begitu, anak-anak, cucu cicit, waris-waris mereka ini yang lahir di Malaysia dianggap rakyat tanpa negara. Kenapa waris mereka rakyat tanpa negara? Berbalik kepada definisi rakyat tanpa negara tadi, atau stateless people yang telah dijelaskan oleh saudari Najwa tadi. Dari segi faktor sosial budaya, hal ini melibatkan golongan IMM-13, pendatang tanpa izin dan rakyat tanpa negara yang tidak bekerja. Ramai di antara mereka terpaksa berkahwin awal, perkahwinan seawal umur belasan tahun dan menjadi ibu atau bapa pada umur yang terlalu muda adalah perkara biasa. Budaya ini ditambah lagi dengan mungkin kurangnya pengetahuan berkenaan kaedah pencegahan kehamilan. Banyak keluarga golongan ini mempunyai anak yang sangat ramai. Keadaan ini akan terus berulang sehingga menyebabkan bilangan kanak-kanak rakyat tanpa negara terus bertambah. Perkahwinan awal, anak ramai, rakyat tanpa negara juga semakin ramai. Setakat 13 Oktober 2017, Sabah sahaja menyumbang separuh daripada 43,445 orang
kanak-kanak dan anak-anak muda golongan rakyat tanpa negara di Malaysia. Data Jabatan Pendaftaran Negara menunjukkan Sabah mempunyai seramai 23,154 orang rakyat tanpa negara yang pada tahun 2017 berumur di bawah 21 tahun. Bilangan ini hanya merangkumi kanak-kanak dan anak muda saja, belum termasuk golongan dewasa. Itu saja Saudari Pursi. Kembali kepada Saudari Najwa. Okey, terima kasih kepada panel ada. Okey, macam yang kita tengok tadi, daripada panel, daripada penjelasan daripada panel Elmi dan panel Syuhada yang dia lebih spesifik kepada negeri Sabah. Okey, bagaimana pula pendapat Teo dari Semenanjung? Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat petang kepada saudari moderator, ahli-ahli panel dan hadirin sekalian. Okey. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada saudari moderator kerana memberi peluang kepada saya untuk membincangkan isu rakyat tanpa negara di Semenanjung Malaysia. Selain di Sabah, sebenarnya isu rakyat tanpa negara turut berlaku di Semenanjung Malaysia. Menurut UNHCR, dijangka 300,000 etnik Tamil yang berasal dari India adalah golongan rakyat tanpa negara pada tahun 2017. Golongan ini adalah golongan imigran yang dibawa oleh penjajah Inggeris dari India atau Sri Lanka ke Malaysia untuk bekerja di estate-estate. Selepas Malaysia mencapai kemerdekaan, golongan masyarakat ini layak mendapat kerakyatan di bawah peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Namun, masyarakat India Tamil menghadapi cabaran untuk mendapat kerakyatan Malaysia bertahun-tahun. Antara faktor yang menyumbang kepada cabaran ini adalah mereka tiada dokumen identiti yang sah seperti surat kerakyatan yang boleh membuktikan kelahiran mereka sebelum merdeka di negara ini. Selain itu, perkahwinan yang tidak didaftar di bawah undang-undang turut menyukarkan waris mereka untuk mendapatkan kerakyatan Malaysia atas alternatif permohonan atau naturalisasi. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Pada panel kita yang menerangkan rakyat tanpa negara yang mewakili di Semenanjung Malaysia. Okey, macam-macam ya yang kita dapat maklumat tentang rakyat tanpa negara ni. Okey, begitu banyak faktor yang diterangkan oleh ahli-ahli panel kita. Okey, kita akan pergi pula kepada isu dan cabaran yang dan penerimaan masyarakat tentang rakyat tanpa negara ini. Okey, dipersilakan panel Sam untuk menerangkan isu sosial rakyat tanpa negara di Sabah. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis, saudari Nakir Tul. Okey, bagi isu cabaran pula bagi pandangan saya yang sendiri membesar di Sabah seperti mana yang dapat saya perlihatkan setiap hari. Kita dapat memperlihatkan isu-isu seperti golongan gelandangan, isu peminta sedekah, dan ini tidak terjadi kepada orang cakap kepada rakyat yang dewasa, tapi lebih kepada majoritinya berlaku kepada golongan kanak-kanak itu sendiri. Hal ini mungkin disebabkan mereka tidak dapat sekolah seperti rakan-rakan mereka yang lain. Disebabkan ada yang ada surat pengenalan diri dan sebagainya. Tapi mereka OTR ni isu pun signing fakir pihak pengurusan sekolah itu sendiri untuk menguruskan sesi PDPC dorang. Bukan PDPC tapi menerima dorang untuk mengambil dorang sebagai seorang student. Ini juga dapat saya perlihatkan sendiri daripada situasi saya sebagaimana kawan saya sendiri.
yang telah dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat SPM tetapi tidak dapat melanjutkan ke peringkat yang lebih tinggi. Walhal keputusannya adalah baik. Dan ini juga mungkin menyukarkan mereka, menyukarkan beliau sendiri untuk melanjutkan disebabkan demokrasi yang dilaksanakan, sistem demokrasi di negara ini sendiri yang menyukarkan dia untuk melanjutkan pembelajaran. Dia memerlukan orang itu memiliki surat pengenalan diri, status kerakyatannya dari mana. Itu siaplah saya dapat bentang kongsikan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada panel kita. Okey, panel kita yang seterusnya, Shu, ada yang nak tambah apa-apa ke yang tentang isu yang berlaku di Malaysia tentang rakyat tanpa negara dalam konteks kesihatan? Terima kasih saudari Najwa. Kalau kita tengok tadi saudari Sam dia menyentuh dari isu sosial, saya akan menyentuh dari isu kesihatan. Menyentuh isu yang timbul dari segi kesihatan rakyat tanpa negara juga dapat dilihat dengan jelas. Kerana seperti yang dinyatakan dalam definisi rakyat tanpa negara, mereka ini tidak mempunyai akses kepada perkhidmatan kesihatan dan apa-apa jua hak yang lain. Ketiadaan akses kesihatan ini menyebabkan kanak-kanak yang tidak mempunyai dokumen tidak akan menerima rawatan di hospital maupun di klinik kerajaan atau swasta sejak mereka bayi lagi. Mereka tidak menerima vaksinasi, rawatan susulan atau sebarang rawatan untuk kawalan penyakit berjangkit. Misalnya pada tahun 2019, apabila penyakit polio muncul semula di Malaysia, vaksinasi hanya diberikan kepada kanak-kanak yang kanak-kanak rakyat warga negara Malaysia sahaja. Manakala kanak-kanak stateless people ni, kanak-kanak rakyat tanpa negara ini tidak menerima sebarang vaksin. Okay. Selain itu, kos rawatan yang tinggi bagi bukan warga negara menyebabkan ramai rakyat tanpa negara yang tidak mendapatkan rawatan bagi penyakit kronik. Penyebaran penyakit berjangkit dalam kalangan rakyat tanpa negara juga sukar dikawal disebabkan masalah kos yang tinggi inilah. Sekiranya berlaku kematian pula, ia tidak dapat direkodkan kerana si mati tidak mempunyai sebarang pengenalan. Tanpa kawalan kesihatan, isu ini akan menjadi ancaman yang lebih serius pada masa hadapan ya, ahli panel sekalian. Hal ini kerana yang paling ditakutkan sekiranya penyakit yang menyerang rakyat tanpa negara ini berjangkit secara berleluasa, bukan sahaja kepada dalam kalangan rakyat tanpa negara ini sendiri, tetapi juga kepada masyarakat setempat yang tinggal berdekatan dengan mereka. Pendek kata, taraf kesihatan rakyat tanpa negara yang sangat rendah ini disebabkan oleh pelbagai halangan inilah, termasuk ketiadaan hak untuk tiada akses untuk kesihatan tu. Setakat itu saja. Kembali kepada saudari Najwa. Terima kasih kepada panel kita. Kita pergi pula kepada panel kita yang seterusnya, saudari Elmi yang akan membincangkan isu keselamatan rakyat tanpa negara di Sabah. Dipersilakan. Okey, terima kasih sekali lagi kepada saudari Najwa. Sebelum saya menyentuh lebih dalam tentang isu keselamatan rakyat tanpa negara di Sabah ini, saya ingin kongsikan konsep keselamatan berdasarkan konteks yang kita bincangkan, iaitu keselamatan ini merujuk kepada ketiadaan ancaman terhadap sesebuah entiti dalam konteks sesebuah negara. Berbalik kepada isu keselamatan rakyat tanpa negara di Sabah, kehadiran rakyat tanpa negara dalam jumlah yang ramai di sesebuah negara sudah tentunya menimbulkan masalah kepada negara kita. Hal ini demikian kerana mereka boleh menimbulkan ancaman kepada keselamatan penduduk tempatan. Persoalannya, bagaimanakah mereka boleh menimbulkan ancaman kepada penduduk tempatan itu? Rakyat tanpa negara ini secara langsungnya merupakan rakyat negara lain, sebagai contoh yang datang dari Filipina. Menurut Ramli Dola, ramai pendatang Filipina di Sabah terbabit dengan aktiviti jenayah seperti merompak, mencuri, merogol dan sebagainya. Hal ini demikian kerana apabila mereka berada di negara ini, mereka menganggapnya sebagai tempat asal mereka.
menyebabkan mereka mudah langgar undang-undang negara kita. Hal ini turut menyumbang kepada kadar jenayah kekerasan di Kota Kinabalu. Di samping itu, isu kesetiaan dalam golongan rakyat tanpa negara ini turut menggugat kesejahteraan dan keselamatan masyarakat di Sabah, terutama sekali masyarakat Malaysia. Hal ini, golongan rakyat tanpa negara ini, seperti yang didefinisikan sebentar tadi, mereka tidak mempunyai sebarang identiti yang boleh disandarkan. Sebagai contoh, jika berlaku peperangan dengan negara jiran, adakah mereka tetap menunjukkan kesetiaan kepada Malaysia? Perkara ini perlu ditimbulkan, berkemungkinan besar mereka akan menjadi perantara oleh pihak musuh yang ingin menewaskan negara jika berlaku peperangan. Oleh itu, sudah tentunya isu keselamatan masyarakat di Sabah, majoriti juga masyarakat Malaysia akan tergugat. Oleh yang demikian, pihak kerajaan perlu memainkan peranan yang besar dalam menangani isu rakyat tanpa negara ini dengan memperketatkan lagi kawalan pemantauan di sepanjang sempadan negara. Okey, kita kembali lagi kepada saudari moderator kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel-panel kita yang mewakili daripada negeri di bawah Bayu ya. Okey, kita teruskan pula kepada panel kita yang seterusnya adalah Teo akan mewakili di Semenanjung Malaysia berkaitan dengan isu rakyat tanpa negara. Dipersilakan. Okay, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada saudari moderator. Saya akan teruskan perbincangan kita tentang isu rakyat tanpa negara di Semenanjung Malaysia. Komuniti India di Semenanjung Malaysia yang tiada pengenalan atau kerakyatan sering menghadapi kesukaran untuk mengakses kepada pendidikan. Menurut soal jawab Parlimen oleh bekas Timbalan Menteri Pendidikan Teo Nien Chin, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan polisi Zero Reject Policy bagi memastikan anak-anak rakyat tanpa negara dapat pergi ke sekolah tanpa sebarang diskriminasi. Selain itu, bagi golongan ini, mereka menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan yang mempunyai gaji yang berpatutan. Golongan ini sentiasa bekerja di tempat pekerjaan yang consider 3D, iaitu dirty, dangerous dan demanding. Biasanya tempat atau lokasi pekerjaan ini di ladang-ladang atau di tempat pembinaan konstruksi rumah ataupun infrastruktur. Selain itu, golongan ini sentiasa menghadapi diskriminasi bahawa mereka adalah imigran. Padahalnya mereka adalah rakyat Malaysia yang gagal mendapatkan kerakyatan atas sebab-sebab tertentu. Misalnya, saya turut membaca sebuah berita, sebuah keluarga di Perak yang berketurunan India yang gagal mendapat kerakyatan sering diberi tajuk orang imigran, padahalnya dia dan keluarganya adalah rakyat Malaysia. Pada 15 Ogos 2018, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir membuat pengumuman bahawa orang India yang memegang IC merah di Semenanjung Malaysia akan diberi kerakyatan atas manifesto pilihan raya lepas. Okey, sekian saja daripada saya. Saya kembalikan kepada saudari moderator kita. Okey, terima kasih kepada kesemua ahli panel kita yang membincangkan tentang isu, konflik, cabaran dan penerimaan masyarakat setempat
terhadap rakyat tanpa negara ini. Okey, bila ada isu mesti akan ada cara menanganinya kan? Okey, boleh saya tahu cara menangani pada pendapat panel kita, Sam, bagaimana cara menangani isu masalah ini? Okey, terima kasih pengacara majlis. Okey, bagi pandangan saya lah sebagai rakyat, mungkin kita sebagai langkah yang kita boleh dapat adalah dalam menangani masalah OTP ni sendiri adalah dari pihak pentadbiran itu sendiri. Di mana pihak pentadbiran mungkin boleh mengawal pihak-pihak berkuasa seperti PDRM, Immigration yang mengawal sepatutnya lebih kerap mengawal sempadan negara agar mengurangkan lagi orang-orang pendatang asing tanpa izin ini untuk memasuki wilayah kita. Maupun seperti yang kita sudah maklum, di Semenanjung sendiri terdapat banyak lorong-lorong tikus yang membolehkan orang dari Thailand masuk. Tapi kalau dari aspek Sabah Sarawak, aspek Sabah sendiri kita boleh lihat, kita boleh melihat sempadan antara Malaysia dan Filipina itu dimanipulasi oleh lautan yang mana terlalu luas, dan ini ini lebih menyukarkan kepada pihak penguasa sendiri untuk menjalankan rondaan setiap masa. Jadi oleh itu mungkin pihak kerajaan sendiri boleh bekerjasama dengan pihak negara Filipina untuk menentukan bagaimana cara untuk mengurangkan kadar pendatang asing tanpa izin ini dari kedua belah negara. Sekian, kembali kepada moderator. Okey, itu bagi panel kita itu cara menangani bagi kerajaan negeri kan? Kita pergi kepada cara menangani dari pihak kerajaan persekutuan. Okey, dipersilakan panel TO kita. Dipersilakan. Okey, baik. Malaysia diberi cadangan untuk mengubah peruntukan perlembagaan kita dari segi kerakyatan. Seperti yang kita maklum, anak-anak yang lahir di Malaysia tidak diberikan kerakyatan secara automatik dari segi undang-undang. Jadi, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengesyorkan kerajaan Malaysia untuk mengubah peruntukan perlembagaan untuk memberi kerakyatan kepada anak-anak yang lahir di Malaysia sekiranya ibu atau bapa anak berkenaan adalah rakyat Malaysia. Ini dapat mengurangkan kadar kejadian seperti anak-anak stateless ini. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada panel kita. Okey, kita dah bincangkan tentang sejarah faktor dia, faktor, isu dan cara menangani. Okey, kita akan pergi pula kepada cadangan dan harapan tentang isu ini. Okey, dipersilakan. Saya memberi cadangan agar Jabatan Pendaftaran Negara memberi kelonggaran kepada individu-individu yang ingin memohon kerakyatan Malaysia untuk memberi kelonggaran syarat kepada individu yang ingin memohon kerakyatan Malaysia. Antara mengikut syarat-syarat yang diberikan, mereka mesti bermaustatin di Malaysia paling kurangnya 10 tahun dan mahir dalam berbahasa Melayu. Saya rasa yang syarat pertama boleh diterima, tapi yang syarat kedua mungkin pada mereka yang tidak menerima pendidikan yang tinggi, mungkin bahasa mereka tak fasih. Mungkin saya rasa pihak JPN boleh memberi kelonggaran kepada mereka. Itu saja cadangan saya. Okey, saya serahkan kepada moderator kita. Okey, terima kasih kepada panel TO. Okey, maaf mencela ya, saudari Nakito, sebelum kita akan penutup, ingin saya menyampaikan harapan saya sebagai seorang rakyat di mana mungkin pihak
pihak pentadbiran negara sendiri maupun pihak pendaftaran negara ataupun lebih kerap mengambil isu turun padang dalam menangani masalah ini. Sebab seperti yang kita sudah maklum, mereka ni adalah orang rakyat Malaysia, tapi disebabkan ibu bapa rakyat orang yang lahir di Malaysia tetapi tidak dapat didaftarkan di mana-mana negara. Hal ini mungkin di masa depan merugikan kita sebab kebanyakan mereka adalah orang-orang yang celik pandai, mempunyai potensi untuk dimajukan, tetapi dia pengenalan diri dan melayakkan mereka untuk sambung pelajaran maupun menggunakan kemahiran itu di peringkat yang sesuai, menyebabkan mereka sukar untuk mencari peluang tersebut untuk mengembangkan dia. Sekian, itu saja dari saya. Okey, terima kasih kepada panel-panel kita pada hari ini. Okey, di sini saya dapat simpulkan rakyat tanpa negara ini banyak juga berlaku di negara-negara lain, tetapi dalam konteks dalam Malaysia ni, golongan ini adalah orang Malaysia, tetapi orang Malaysia yang lahir di Malaysia tetapi tidak diiktiraf sebagai orang Malaysia. Oleh kerana beberapa sebab, sebabkan lambakan rakyat tanpa negara ini, masyarakat juga menganggap mereka sebahagian daripada parti, pelarian ataupun imigran. Rakyat tanpa negara ini menerima banyak kekurangan dalam Malaysia oleh kerana mereka bukan warga negara Malaysia. Walaupun mereka bermustatim berpuluh-puluh tahun dan ada setengahnya juga sudah capai keturunan ketiga, keturunan keempat tetapi tidak juga dapat warga negara. Diharapkan juga pihak kerajaan atau pihak yang berkaitan dapat menyelesaikan masalah ini secepatnya mungkin agar generasi masa depan tidak menanggung kepayahan yang dilalui golongan dulu. Okey, nampaknya masa sangat mencemburui kita. Okey, setakat ini saja kita dapat merungkaikan sedikit sebanyak tentang rakyat tanpa negara ini. Terima kasih kepada ahli panel kita kerana meluangkan masa bersama kita pada petang ini. Semoga kita berjumpa lagi dan Assalamualaikum dan selamat petang.